إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آله الكرام سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الله so بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به بعلوم الله العالم شروط الصلاة خمسة أحدها طهارة عن حدث وجنابة. Syurut salat bermula segala syarat sembahyang itu ialah khamsatun. Dia ada 5 perkara. Mana syarat-syarat salat ada 5. Yang pertama dia ahaduha, salah satu daripadanya khamsah, taharatun, ialah taharah, suci daripada hadasin, daripada hadas, wa janabatin, dan daripada janabah. Itu syarat, maknanya didahulukan dari bersembahyang. Dan syarat lain banyak lagi, ya, sisa yang berkaitan dengan sembahyang. Selain daripada kalau ikut syarat, yang pertama al-Islam, at-tamyiz, ilmu bi fara'idiha wa kaifiyatiha, at-tamyiz, fara'id wa sunan, itu masuk. Tapi didulukan sini sebab urusan yang khas berkait dengan salat itu sendiri. Syarat besar yang pertama taharah. Apa makna taharah? Wa taharatul lughatan, taharah pada lughah, pada bahasa dia ialah an-nazafah, ialah suci, wal khulusu minan danas, syar'an wa syar'an raf'ul man'il al-mutarattab anil hadas awil najas. Bertaharah menurut arti bahasa suci dan lepas daripada kotoran, dan menurut istilah syarak ialah menghilangkan halangan yang ia merupakan hadas atau najis. Itu maknanya taharah. Ya, semata-mata pada luar dia panggil nazafah dan kulus minan nadas, yang minan danas. Yang dikenal di sini apa? Ialah syar'an, pada syarak ialah raf'ul man'i, mengangkat akad mani', mana benda yang menghalang bagi sah sembahyang. Al-mutarattab, yang tersusun daripada hadas. Kalau ada hadas, maka sembahyang itu akan jadi mana terhalang daripada sah. Ataupun najis, itu benda yang mana menghalang daripada sah sembahyang tersebut. Kemudian fal-ula, yang pertama dia taharah, ya taharatu anil hadas. Taharah mana bersuci daripada hadas. Yang pertama ni al-wudu. Al-ula al-wudu. Wa huwa bi dhammil waw, dibaca dengan baris dhammah waw. Waw dibaca dengan baris hadapan. Kalau wa dia lain makna, dia baca dengan wudu lain makna. Kalau baca dengan wudu bi dhammil waw, dipanggil isti'malul ma'i bi a'dha'in mahsusatin. Mana
ihtimal kita menggunakan air pada anggota, ya, anggota mana? Makhsusah, anggota yang telah dikhususkan oleh syarat, ya. Apa syarat khususkan? Iza kuntum ila salat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Mereka nak semayang saja, maka hendaklah kamu basuh muka. Itu mana anggota yang difaskan. Bila basuh muka, kita kena tahu sempadan khadbul wajhi. Kalau kita rasa basuh muka, mana muka? Ni sempadan ni, kita tahu. Bila tak tahu sempadan muka, dia yakin tak pembasuhan dia sempurna atau rata. Dia mesti tahu sempadan. So muka sempadannya atas dengan mamluk syar, tempat tumbuh rambut. Kalau bawah azzakan, kalau tepi sini ada mahal tahzib. Sini ada mahal tahzib. Dia orang Arab biasanya yang perempuan dia akan dekat, ada gambar halus dekat. Biasa orang Melayu kita dia ambil semayang, perempuan dia selak rambut dia, rambut yang kecil. Rambut yang kecil anak rambut tu dia itu minal wajhi atau minal rasi. Dia masuk kepala ke masuk anggota muka. Kalau berlaku kaul mengatakan dia masuk anggota muka, kalau tak dimasuk maka tidak sah pasal muka. Sebab tu masyarakat Arab dia senang dekat. Tempat kerat dipanggil mahal tahzib, tempat kita hasap dia buang. Kalau kita ambil benang, kita tekan sini, kita tarik sampai tengah, situ sempadan, ya, sini kembali, terus ke bawah. Itu dipanggil sempadan muka. Bermakna bila dia tahu sempadan muka, masa dia basuh, dia kena yakin kena sempadan. Kalau dia tak tahu sempadan muka, dia membasuh ke depan dia, sini tak kena. Ya, sudah, duduk dah. Dan sudah pakai kaki masuk akal mati. Ya, itu maknanya apa? Sempadan dia kena tahu. Jadi wajib kita kena tahu, beritahu anak-anak kita sendiri. Dia nak sembahyang, dia nak kena tahu. Tanya dia. Ya, takut mak ayah pernah dia tanya. Tak perasan, dia pun tak perasan. Dia cakap tak tahu kan, malu tak perasan. Itu sempadan dia. Habis. Mana fagsilu wujuha, dia guna fagsilu. Al-ghuslu mana basuh. Apa mana basuh? Sayran ma mana apa? Berlari air. Mana kita balik kalau sekali kamu tak air kamu pergi nampak di jalan, itu dipanggil basuh. Kalau air tidak berjalan lembapan itu al-masuk. Dari dalam wuduk dari dua. Satu al-ghuslu, satu lagi al-masuk. Basuh kena kepada muka, kena basuh. Jangan yang air sapu-sapu, itu tak sah. Air tak belan. Ya, tangan basuh. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuh tangan sampai di sini. Ya, basuh. Kalau kepala dia tak kata seperti wamsah. Terbeza. Wamsah mana sapu tahu asal ada lembapan air. Kaki pula wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan kaki basuh sampai buku lagi. Itu anggota dia. Ya. Istimalul ma'fil a'dha'il, menggunakan air pada a'dha' mana anggota makhsusah yang tertentu. Ya, muftatahan biniyatin, dimulakan dengan niat. Sebab wuduk dimasukkan oleh fuqaha kita dalam babul a'mal. Bila masuk dalam babul a'mal, bermakna innamal a'malu bin niat, semua amal dengan niat. Kalau kita masuk dalam bab amal, satu lagi bab dipanggil babul izalah ataupun babul turuk, itu tak boleh berniat. Kita basuh baju, ya, basuh najis, itu dipanggil masuk dalam babul izalah. Tak payah niat. Nak basuh kain sahaja, aku basuh kain peringkat buat niat, mau digejam tersiap. Ya, satu dunia, ya, tidak payah. Baik. Kalau bab tibak dalam bab sama, kulit
lain daripada anjing dan babi dan keturunannya, maka boleh diguna pakai apabila di dalam keadaan najis, mana mati dia tidak disembelih, dipanggil bangkai, maka boleh diambil kulit apabila disamak. Ya, sama menggunakan benda yang tajam. Kalau dulu mancing-cari, ada guna harta benda najis, tai, merpati. Tujuan dia nak menghilangkan lendir dan bauan. Jadi benda ni tidak masuk dalam babul amal. Dia masuk dalam bab itu. Maka kalau benda tak masuk dalam bab amal, orang bukan Islam buat sah. Ya, kulit-kulit dari orang negara kita pakai kan, yang dibuat pasal kulit. Jangan ada semua, jangan ada kulit 3 bintang pula. Bintang 3 je pun, 3 bintang tu bagi. Ya, tak pun kata ada ada kawan kita bagus lembut-lembut, dia tengok 3 bintang 3, oh dia balik tu. Ada pasal bagus lembut dia pakai kulit babi. Jadi mana selain dari keturunan dia, maka kalau sekiranya kulit binatang itu jatuh pada taraf bangkai, kalau taraf bangkai dia mati tidak disembelih, maka boleh diambil kulit. Ya, sayang tengok kulit lembu, tidak bukan terlalu lori ke apa disembelih, kita sama. Boleh. Baik, bila kulit itu disama, yang membuat itu bukan orang Islam, sah. Sebab bila benda tak masuk niat, orang bukan Islam boleh buat. Kalau masuk niat, orang Islam boleh buat. Sebab apa? Al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir bukan ahli niat. Niat dia tidak diiktiraf oleh syarak. Seorang dia belajar fiqh, dia belajar Islam, bagian fiqh dia ambil bagian syariah, alim sampai dia nanti master dia dapat, tapi tak masuk Islam. Kawan dia meninggal, dia pergi mandikan, syarat sah tidak? Nak tanya, mandi mayat masuk dalam babul izalah atau babul amal? Dia masuk babul izalah, mana sah? Tiba-tiba dia nak semayang salah. Sebab semayang adalah ibadat. Bila ibadat dia perlu berniat, maka niat orang kafir tak sah. Dia boleh mandi je sah. Dia mandi kata ikut syarat betul. Tiba-tiba dia nak semayang tak boleh. Tak sah, dia kena mengucap masuk Islam. Sebab al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir dia bukan ahli niyah. Atau sedikit. Belasan. Maka dimulakan dari wudu bila dia kata muftatahan bin niyatin, mana dimulakan dengan niat, bermakna wudu dimasukkan oleh ulama fiqh dalam babul amal. Babul amal mana dia kena di niat. Habis. Wa bi fathiha, dan dengan fathahnya. Tadi kita baca apa? Bi dhammi wa. Baca wa tu al-wudu, wa bagi depan. Wudu. Kalau kita baca fathah al-wadu, wudu, jadi kita panggil wadu lah. Wa bagi atas, wadu. Itu apa dia? Ma yutawwadhu bih. Benda yang dibuat dengan dia apa? Al-ma', air. Air semayang itu dipanggil apa? Wadu. Ya, istimal mengambil wudu itu dipanggil wudu. Wadu lain, jangan sama bagi lain. Kalau wadu lain mana, kalau wudu lain mana. Kalau wudu dipanggil istimal. Istimal mak di afdal makhsusah. Mana kita gunakan air jadi semayang pada anggota tertentu dipanggil wudu. Kemudian wakana ibtida'u wujubihi, dan adalah permulaan wajibnya, wajib untuk bila ma'ibtida'u wujubil maktubah, ya, serta dengan permulaan wajib al-maktubah. Apa al-maktubah? As-salatul maktubah, sembahyang yang difardukan 5 waktu tetap sama. Bila tu Lailatul Isra'i, pada malam Isra dan Mi'raj, jadi wajib bersemayam itu juga. Bila ayat maknanya apa? Mewajibkan tiap iza kuntum ila salat fawsilu wujuh wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Bila kamu nak semayam, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Telinga tak ada dalam Quran, telinga dalam hadis. Betul ulama letakkan di sunat. Yang di dalam Quran fardu, yang tak sebut dalam Quran sunnah. Itulah makna letak itu. Mungkin balik. Habis.
Kemudian wa syurutuhu, dan syaratnya air wuduk. Syarat wuduk dia apa? Kasyurutil ghusli khamsatun, seperti syarat membasuh juga. Berapa? Khamsatun, dia ada 5. Syarat wuduk itu ada 5. Ya, juga seperti syarat mandi. Ahaduha, salah satu daripadanya, apa dia nak ambil wuduk? Ma'un mutlakun, dia kena pakai air yang mutlak. Apa lawan mutlak? Muqayyad, ya. Air tu mesti air tu mutlak. Fala yarfa'ul hadas, maka tidak terangkat hadas. Wala yuzilu an-najas, dan tidak boleh menghilangkan najis. Wala yuksilu sa'irat taharah, dan tidak hasil sekalian taharah. Ya, walau masnunatan, ay walau kanat taharah masnunah, walaupun taharah itu sunat, ya, illa melainkan al-ma'ul mutlaq, ila air mutlaq. Air mutlaq saja yang boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Mana pun. Sebab itu dalam Quran itu datang dengan apa benda? Wa anzalna minas sama'i ma'an, makna apa? Tahura, dibaca ta dengan bagian atas, lain mana? Kalau ta bagi depan, lain mana? Baca dalam Quran dia datang dengan fathah, dengan nasab, ya. Wa anzalna minas sama'i, dan kami turunkan dari langit ma'an, ta dibaca dengan ta bagi atas, tahura. Bila tahur maknanya dia ada 2 sifat, dia suci dan dia boleh menyucikan. Kalau tuhur, dia satu sifat dia suci saja. Air kopi dia bagi tuhur, dia suci, lepas tu boleh minum, tapi jangan ambil semayang, boleh, tak semua datang. Ya, maknanya itu beza antara tahur dengan tuhur. Quran kata apa? Baca dengan asal wa anzalna minas sama'i ma'an, ta dibaca dengan bagian tahura, mana suci lagi suci, itu dipanggil ma'ul mutlaq. Mutlaq apa makna? Bila kaidin. Air ini mutlaq mana? Air yang terlepas. Terlepas apa? Daripada kaid. Kalau air itu dia ada 2 kaid, satu dipanggil kaidul lazim, satu lagi dipanggil kaidul munfaq. Air itu satu kaid lazim, satu kaid munfaq. Kaid munfaq maka dimasuk dalam mana air mutlaq. Ikatan dengan air itu munfaq, bercerai. Ya, contoh kita ambil air laut, ya, mana diikatkan dia dengan apa? Ya, bimuwafaqatil waqi, dia ikatkan dengan tempat. Air itu duduk dalam laut, tempat dia kan, maka dinamakan dia ma'ul bahr, air laut. Maka ikatan air dengan laut tadi itu ikatan tidak tetap, dia akan tanggal. Air sungai, ikatan itu akan tanggal. Air telaga, air hujan, air paip, semua ikatan akan tanggal. Dalil, tuan-tuan ambil satu belti air laut, tak ada banding. Satu belti air sungai, namun dikait dengan sungai, tak ada banding. Air, apa lagi? Mata air paip, tak ada banding. Panggil satu orang yang tak tahu asal usulnya, tanya ini apa? Dia akan jawab apa? Sungai lain. Itu panggil kaid munfaq, kaid yang bercerai. Maka dia taraf dia suci lagi mensucikan. Kalau kaid itu lazim, ikatan itu lazim, tak boleh cerai tangan. Air kopi duda, tapi kopi jadi macam bukan air sirap, air lagi, air Milo, macam-macam lah. Kaid ini akan bercerai. Air sirap bawah mana pun kenal. Ya, tanya air ini air sirap merah, ni air kopi hitam, ya, ni air apa? Bandung itu nak. Man air itu takkan bercerai dengan nama. Itu dipanggil kaid yang lazim, yang tetap. Maka air ini bukan air mutlak, ya, dia bukan air mutlak. Maka dia taraf dia tuhur, suci, patut dia boleh minum, tapi tak boleh menyucikan. Jangan masuk kerja sama boleh. Air teh dia punya kenduri, tangan dia terpegang tai apa, cecak abang dia, najis. Diminum air teh tu, air teh jenis banyak orang kahwin ni tak ada manis, kata awak dulu dia basuh dengan air teh. Syarat talwis, jadi habis lagi nanti lagi. Kemudian semayang. Jadi imam lah, opalah itu. Ada jaga dia. Dia tak boleh serah. Sebab air tu air teh. Bila teh kaidul lazim, kaid yang lazim, tak mana orang ambil kaid teh. Ya.
hukum dia tidak terlarang, tidak suci, tidak terangkat najis. Maka hukum dia sembahyang tidak sah sebab dia menanggung najis atau benda yang mutanajis. Kalau situ dipanggil ma'ul mutanajis, air ternajis sebab najis yang dia kena tadi. Baik. Maka hukum air mutlak dia kata fala yarfa'ul hadas, tidak boleh mengangkat hadas, wala yuzilul najas, tidak boleh menghilangkan najis, wala yufsidu, dan tak hasil sa'irat taharah, sekalian jenis taharah, walau masnunatan, walaupun taharatus sunat, mandi sunat Jumaat misalnya kan, mandi apa hari raya dan sebagainya, tak sah illa ma'al mutlak, melainkan air mutlak baru sah. Batu wajib dia kena kenal apa dia air mutlak, apa dia air muqayyad. Ya, ada kaitan kait lazim, kait mubah. Dia ada kait pula air mujawir, ada air mukhalif. Ya, ada banyak jenis air. Kita pula jenis air ni, air kenal, air kopi, air Milo, teh, itu ya, itu untuk telan. Ini untuk pembasuhan. Dia boleh guna tak guna. Ya. Dia kalau misalnya dia air tadi dia kata apa? Mujawir. Mujawir mana air yang berhampiran. Ya, contoh dia kita gali telaga, ada akar apa? Akar nipah, maka air itu baru masamat, menjejas tak kekurangan tidak. Itu boleh sebab dia panggil mala buddamin, benda terdapat tidak, kita galikan tempat dia di makarrihi wa mamarri. Makarri tempat dia, berarti kita lalu ke tempat lalu mamarri, tempat lalu dia macam sungai, ada belerang, jadi air itu ada ke bau-bauan belerang, itu tak apa, itu masih lagi dipanggil mutlak, boleh gunakan. Ya. Kemudian benda yang datang pula air, kalau benda yang dipanggil mukhalif, air yang mukhalafah, bercampur. Ya, kalau benda tu boleh dielak, maka hilang mutlak. Kalau benda tu tak boleh elak, itu dimaafkan. Dia gali telaga, tempat telaga ni kalau ambil daun kayu masuk. Bila daun kayu masuk, maka berbau dah, bau, maka dimaaf. Tapi kalau benda boleh kawal, kita sengaja masuk, tak boleh. Air tadi satu jak putih, air mutlak, kita sengaja masukkan teh. Jadi air teh kan ubah kan, ubah kita tak boleh, kita sengaja. Yang benda yang terkait tak boleh kontrol, itu doa syarat. Ya, itu banyak orang kita panggil mukhalif, benda yang sebati. Kalau mujawir, mana benda yang berhampiran. Ya, macam belerang, dia tak sebati dengan, tapi dia dekat, jadi ada bau-bau kayu garam misalnya kan. Kalau mukhalif tengok, kalau sikit dimaaf. Contoh air kita biasa air pipe kita campur apa? Klorin. Jadi klorin kalau kita bau sikit-sikit kita tak boleh dimaaf. Tapi kalau dia keluar ada macam warna tepung, tak boleh. Terbuka je pipe, ni air apa dia panggil ni? Mau panggil air klorin. Maka tak boleh, hukum dia suci tapi tak boleh menci. Kecuali dah mendap, kan dia dah asingkan balik, ada rumah sebab keadaan dia berubah tadi. Air mustahmal tak boleh guna. Mana air yang digunakan untuk mengangkat fardu. Kan? Kita ambil sembahyang masuk kali pertama. Yang gugur tu sepanggil air mustahmal, allazi ustumila, yang telah digunakan di raf'il hadas. Ya, angkat, maka air mustahmal dia suci tapi tak boleh menci lah. Tiba-tiba kita takut main tamat, jadi sampai 2 kolah. Hukum dia mutlak balik. Itu pakai pada kaedah dipanggil apa? Al-ma' iza balagha kullatain lam yahmil hadas. Dalam hadis sahih Nabi kata, bila air sampai sukatan di kolam, maka dia tidak menanggung najis, kecuali berubah bau, rasa dan warna. Banyak ada kan nak kena ingat baik. Kita ingat doa kopi. Ya, tengok. Sebab bimbang-bimbang kalau kita pakai mengangkat benda hadas tidak kena syarat air. Saya angkat air sembahyang, air kolam besar ni 2 kolam. Ya, situ 2 kolam. Bila diimpisah, dia bercerai, tak jadi 2 kolam. Kita ambil tangan kita angkat. Ni bukan 2 kolam. Kat dalam tu 2 kolam. Kita selam kepala 2 kolam tu dapat. Kan, kita selam kepala 2 kolam, tu tak ada masalah. Tapi bila kita pisahkan bertangan, dia dah jadi satu kabah, satu genggaman, bukan 2 kolam. Tiba-tiba kita basuh, okey.
air basuh muka tadi belum kata dia nitik mustahman, tiba-tiba ambil kali kedua air yang ni jatuh dalam ni. Ni masalah. Bila jatuh air di bawah titik, kena takdirkan dengan benda yang sederhana, bau sederhana, warna sederhana, berubah dah. Kalau kasi ini banyak titik jatuh berubah, dari itu bau ni lebih lain. Ya, kalau setitik kasi tak berubah, tak. Ya, kena takdir. Itu maksud dia. Sebab taraf mutlak dia ada dua taraf, suci lagi menyucikan. Kalau tidak mutlak bisa suci. Wa huwa yatulah air mutlak tu ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila kaidin. Wa huwa air mutlak ma yaqa'u alaihi, barang yang berlaku atasnya ismul ma', nama air bila kaidin tanpa diikat dengan yang lain. Kalau kopi, Milo, sirap bila ikat ada dua kan, lazim atau tak boleh. Kalau ikat tapi boleh bercerai, kita tadi air laut, air telaga atau tak boleh. Ya, ikatan dipanggil munfak bercerai. Wa in rushikha min buharin ma'i ya tahur au magniya au irta'naga fihi al-khalid au quyida bimuwafaqatil waqi' kama'il bahr. Dia kata wa in rushikha, walaupun dia diseling min buhuril ma', ya, yang suci. Contoh, bila kita letak air dia berbuak dan kita masuk air satu piuk besar, kita angkat aja tudung ada buang air, itu dipanggil apa tu? Dia panggil rusikha. Maksud mana air yang buang, kita pun tuangkan air buang tadi tu kumpul dapat satu berhenti. Jambil semayang boleh tak? Boleh. Itu masuk air dihubungkan sebagai air mutlak. Ataupun mutlak yang apa? Tuhur al-mutlak, mana air yang dipanaskan tadi lah. Ataupun ustuhlika bil khalid, ataupun tambahan pada nama air ditambah sebagai menerangkan wadah. Dia tadi air tambah, air ditambah. Tadi dia air mutanajis, bila ditambah tambah sampai sukatan double. Tuan tanya apa hukum air kumbahan? Air kumbahan diambil, dia proses, kemudian sampai sukatan di dua kop. Hukum dia suci, tergamak, tidak soal air. Ya. Sebab bila air kumbahan dipanggil air mutanajis, air mutanajisun, air yang ternajis. Sekarang bila air ternajis itu kumpul sampai sukatan dua bola, maka dia tidak berubah bau, warna darah, rasa kembali pada keadaan najis. Al-ma' iza balagha kullatayn, air sampai sukatan dua bola, lam yahmil khabas, dia tidak menanggunglah najis. Itu maksudnya. Tergamak tak tergamak soal lain. Ya, kalau tanya air kumbahan ada tergamak je ni, itu soal lain. Tapi kaedah dia gitu, bila dia lepas dibersih semua kan, subuh juga air kumbahan kita tak rasa. Rumah kita ada bukit, kita air kumbahan itu dekat tanah, kita gali tinggi ke bawah, dia tapi tanah, dia tapi pulau matai ke sana, air tu hukum sama dengan air. Bila dia sampai sukatan dua pula, dia berubah hukum. Habis ni. Ataupun air, kita air yang sudah binasa, contoh apa jadi air mustamal, air mutlak mustamal, tiba-tiba kita kumpul jadi dua pula, jadi hukum juga sama. Ataupun air yang quyida bimuwafaqatil waqi', air yang dikait, tapi kait itu dengan waqi' tempat, apa, kama'il bahri, seperti air laut, air tapi bukan laut, nama dia air laut. Itu tak menjejaskan dia punya kemutlakan, kerana sah dibuat bersuci, mengangkat hadas kecil dan berdosa. Bikhilafi ma yuzkaru illa muqayyadan kama'il waqi', bikhilafi dengan menyalahi barang yang disebut illa la
air sekarang tak disebut melainkan mukayyad. Sebut mesti sebut kain tak hilang, kopi, milu, teh, itu tak hilang. Maka itu tidak dimaksud kama'il wardi sebagaimana air mawar. Air mawar itu mana pun mengenal air mawar. Maka hukum dia air kelah dan sebagainya. Maka hukum dia suci tapi tidak boleh menyucikan. Itu di antara setengah daripada syarat yang pertama. Kemudian baik mustamalin tidak air tidak dipakai pada fardu tahar ila akhir Allah.